Hai, Assalamualaikum. Saya Adi Irfan bin Muhammad Azli. So hari ini saya akan terangkan tentang etika dan adab TMK. Jadi etika dan adab TMK ni kita ada banyak. Tapi untuk short video, saya terpaksa bagi separuh, tak adalah separuh, tapi kurang daripada apa yang saya bagi dalam type lah. Jadi saya akan mulakan dengan kita kena apa-apa sebelum kita nak gunakan media TMK ni, kita perlu jaga kita punya tata susila, kita kena jaga kita punya adab, kita kena tahu apa etika dan juga adab sebelum nak guna TMK ni. Sebab banyak keburukan yang kita boleh dapat, tapi ada juga kebaikan yang kita boleh dapat daripada media TMK ni. Jadi saya akan mulakan dengan kita kena jaga bahasa kita supaya tak jadi pergaduhan. Sebab kita tak tahu macam-macam orang ada dekat dalam internet. Kita tak tahu siapa yang guna internet tu. Sebab contoh macam diorang ada penggodam, diorang boleh godam kita punya laptop ke, kita punya phone ke. Jadi kita susah nak guna phone kita sebab kita punya phone kena godam. And kita juga benda godam ni dia boleh leakkan kita punya atau sebarkan kita punya alamat, nama penuh untuk dekat orang lain, supaya orang lain tahu siapa kita. And orang lain boleh guna kita punya nama untuk benda yang tak elok. So kita juga perlu jaga bahasa untuk tidak berlaku selisih faham dan tak berlaku pergaduhan macam antara kaum, contoh kan, antara kaum. Lepas tu next kita ada hormat pengguna lain. Sebab bukan kita saja guna internet tu. And macam saya kata, kita tak tahu siapa yang guna internet tu. Lepas tu kita kena hormat pengguna lain. Sebab walaupun kita betul, walaupun dalam satu debat tu kita betul, tapi kita jangan tegakkan kita punya kebetulan tu. Sebab kita tak tahu orang tu dia punya tahap marah dia macam mana, dia boleh buat apa dengan kita. Okay, lepas tu guna TMK ni kita ada kebaikan dia. So kebaikan dia, kita boleh cari kawan baru, contoh kawan dalam negara ataupun dalam dekat luar negara. Lepas tu kita dapat berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang dah ada tu lah. Sebab kalau kita balik rumah, contoh kita dekat universiti, kita bolehlah cakap dengan kawan kita. Tapi bila dah balik rumah, kita tak boleh cakap dengan kawan kita sebab kawan kita bukan dekat rumah kita. So macam itulah kita nak guna TMK untuk kebaikan dia. Lepas tu kesimpulan dia, kita kena jaga apa yang kita type supaya tak jadi apa keburukan untuk kita dan untuk orang lain. So itu je lah daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Azam Haikal bin Jaafar. Saya daripada kelas FSR 113-2A. Nombor kad matrik saya ialah 2021891418. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan topik mengenai hubungan manusia dengan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi pada masa kini
dapat dilihat semakin berkembang pesat di seluruh dunia, tidak kira dalam negara kita iaitu Malaysia maupun negara luar. Secara umumnya, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keselesaan hidup manusia. Kewujudan teknologi ini dijadikan sebagai medium yang telah direka bentuk dan dihasilkan oleh manusia bagi memudahkan, mempercepatkan dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Selain itu, dengan kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi, ianya digunakan sebagai satu unsur yang diperlukan dalam kerja-kerja pemprosesan data. Menurut Sen, pada 1998, beliau menyatakan teknologi maklumat dan komunikasi mengandungi 3 komponen yang utama, iaitu komputer, komunikasi dan tahu guna. Gabungan ketiga-tiga komponen ini menciptakan peluang kepada manusia dan organisasi untuk lebih produktif, berkesan dan berjaya. Sejak abad ke-20, perkembangan teknologi nampaknya seperti telah mencapai satu tahap yang luar biasa jika dibandingkan dengan teknologi zaman sebelumnya, kerana teknologi masa kini telah meresap jauh ke dalam tata cara hidup sampai diadakan slogan tidak dapat hidup tanpa teknologi. Beberapa tokoh telah mengaitkan hubungan di antara manusia dan TMK yang menjadikan topik ini sebagai salah satu topik yang hangat dibahaskan dari setiap aras ataupun peringkat umur. Plato telah membuat satu tesis mengenai teknologi dan mengatakan bahawa teknologi belajar ataupun menyerupai alam lebih mudah dijadikan input kepada pelajar. Sebagai contoh, menurut Demokritus pula, pembinaan rumah bermula dengan meniru burung layang-layang dan perbuatan mengait baju bermula dengan meniru labah-labah. Assalamualaikum, saya Hafizari B. Abdul Karim dari kelas SR1132A bernombor matriks 2021602694. Saya akan menerangkan tentang tajuk TMK, tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Perkembangan dalam teknologi maklumat dan komunikasi TMK kini dilihat semakin rancak berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dunia tanpa sepadan globalisasi. Cabaran dunia pendidikan dalam meroka dan mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para pengajar dan juga pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkan mengikut kesesuaian bidang yang mereka ingini. Pada zaman perkembangan teknologi ini, masyarakat telah menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan maklumat. Terdapat 1001 cara untuk memperolehi maklumat seperti sumber daripada rakan, internet, media massa dan lain-lain. Teknologi maklumat dan komunikasi berperanan penting bagi sesebuah masyarakat untuk membina hubungan kekeluargaan yang erat. Manusia juga memerlukan kemudahan berkomunikasi antara satu sama lain seperti menggunakan rangkaian internet. Kemudahan internet telah digunakan oleh masyarakat dengan celik pada hari ini untuk memudahkan apabila mereka melakukan sesuatu pekerjaan. Di Malaysia, perkembangan penggunaan TMK di kalangan masyarakat dilihat suatu yang positif di mana ia telah menggalakkan semula lapisan masyarakat untuk berlomba-lomba melengkapkan diri dengan ilmu TMK. Namun demikian, masih ada lagi golongan atau pihak yang memandang remeh dan tidak merendahkan perkara ini kerana mereka beranggapan penggunaan TMK tidak penting dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan
pelbagai program seawal dari sekolah rendah. Program ini bertujuan untuk mendedahkan penggunaan TMK dalam usaha untuk menerapkan dalam diri setiap kanak-kanak generasi muda pada masa ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wafiq bin Karol Anam dan nombor matrik saya 2021877038. Jadi tajuk seterusnya yang saya ingin sampaikan ialah isu-isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi. Seperti yang kita tahu, pada era globalisasi ini masyarakat semakin mudah mendapat pelbagai maklumat isu semasa di hujung jari sahaja. Hal ini kerana teknologi baharu dicipta bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin berminat untuk bersaing dengan menggunakan alat canggih sepertinya telefon bimbit, laptop, TV dan sebagainya. Mengikut peratusan pengguna internet di Malaysia semakin meningkat, hal ini menyebabkan perkara negatif turut berlaku dan sering berlaku di negara Malaysia. Antara salah satu faktornya ialah keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak yang dimaksudkan ialah pelbagai perlakuan negatif daripada masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi negara. Antara perkara yang sering berlaku di bawah keruntuhan akhlak ialah seperti isu-isu buli, isu pornografi, vandalism dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu mengambil berat tentang faktor tersebut. Dan seterusnya, faktor yang kedua ialah penipuan dan korupsi. Yang dimaksudkan dengan penipuan dan korupsi ialah yang kita boleh ambil ialah pihak luar mencuri data dengan cara terang dalam sektor perniagaan atau yang lebih kita kenali sebagai scammer. Jadi antara contoh-contoh apps scammer yang sering berlaku ialah seperti di Lazada, Shopee dan sebagainya. Jadi faktor yang ketiga ialah penyebaran berita palsu. Salah satu faktor apps yang sering berlaku berita palsu adalah deepfake. Apps tersebut telah diubah maklumat yang betul menjadi yang salah. Sebagai contoh, Perdana Menteri menyampaikan maklumat lalu masyarakat mengubah maklumat tersebut, menyebabkan masyarakat menjadi lebih keliru dan lebih tidak mendapat maklumat yang lebih tepat. Hal ini kesannya akan menjadi lebih teruk kerana masyarakat mendapat maklumat yang tidak betul dan tidak sah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazani Arif bin Abdul Rahman. Nombor matrik saya 2021-600-156. Hari ini saya akan menerangkan tajuk evolusi dan penglobalan teknologi. Teknologi telah berevolusi dalam pelbagai bidang berkaitan kehidupan manusia. Teknologi telah mempengaruhi secara global dalam pelbagai bidang seperti pertanian, pemakanan, pengangkutan, pembinaan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan perubatan. Alat komunikasi seperti telefon bimbit, laptop komputer peribadi dan alat komunikasi lain yang kita gunakan sekarang, orang menyebutnya handphone pintar, komputer canggih, komputer produk teknologi terakhir iaitu high-end komputer. Itu semua mengalami perubahan dari waktu ke waktu berikutnya secara evolusi dan revolusi. Hal ini kerana keterbatasan panca indera manusia sehingga orang selalu berusaha merubah cara berkomunikasi dari waktu ke berikut. Evolusi teknologi dan ICT di Malaysia adalah inspirasi dari bahagian pertama Rukun Negara 31 Ogos 1970 kemerdekaan yang ke-13 yang mana ingin membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Hal ini membuatkan teknologi bermula di Malaysia. Evolusi ICT di Malaysia adalah inspirasi dari Dr. Muhammad Awang lah yang memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaysia, rangkaian komputer Malaysia. Teruskan lagi dengan kebaikan penglobalan teknologi. Terdapat banyak kebaikan penglobalan teknologi ini dalam setiap bidang di negara kita. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian, hal ini dapat membantu para petani mendapat menjadi pendapatan yang stabil dan hasil pertanian yang optimum. Ini kerana dengan adanya teknologi, ia dapat membuat penyelidikan terhadap suatu pertanian. Dengan itu, pembeli dapat membeli
hasil yang berkualiti dan sihat. Selain itu, bagi para petani yang ingin mendapat lagi keuntungan, ia boleh mempromosikan hasil pertanian mereka di dalam komersial atau di sosial media. Seterusnya, bagi bidang perubatan pula, teknologi dalam bidang perubatan memerlukan penyelidikan demi penyelidikan agar dapat memenuhi keperluan semasa yang menuntut kecekapan dan kepentasan untuk menyelamatkan nyawa atau membuka segala rahsia di sebalik sesuatu penyakit bagi mendapatkan penawar. Maka ia boleh meningkatkan kesihatan manusia dan merawat segala penyakit. Setiap kebaikan pasti ada keburukan, sama seperti evolusi dan penglobalan teknologi ini. Antara keburukan yang boleh diperolehi adalah dari bidang pengangkutan. Peningkatan bilangan kenderaan bukan sahaja mengakibatkan kesesakan lalu lintas, malah kes kemalangan jalan juga akan meningkat. Selain itu, pencemaran udara juga adalah satu keburukan dari hal ini. Kemudian kita teruskan lagi dengan teknologi lain, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Keburukannya adalah cyberbully, di mana netizen mengecam bentuk paras rupa atau fizikal satu pihak. Selain itu, ia membuatkan masyarakat menjadi malas kerana tetap melekat di telefon bimbit dan komputer selama berjam-jam. Justru ada juga pihak yang salah menggunakan platform media dengan mencari atau melihat video lucah yang juga menyebabkan otak kita menjadi rosak dan mudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Danish bin Marsidi. Pada hari ini saya akan membentangkan kesimpulan bagi tajuk kumpulan saya, iaitu ICT, tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Okey, kesimpulan yang bagi kumpulan saya, secara keseluruhannya, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK berperanan penting dalam usaha mewujudkan hubungan yang baik di dalam kalangan masyarakat dan salah satu platform sosial kepada masyarakat. Sebagai alat untuk menyampaikan maklumat, ia juga secara langsung menjalinkan hubungan yang harmoni di kalangan keluarga dan masyarakat. Kepentingan TMK juga tidak dinafikan mempercepatkan dan menguatkan hubungan antarabangsa di mana dunia seakan-akan menjadi semakin kecil dan kewujudan yang membolehkan manusia dapat berkomunikasi di seluruh dunia. Perkara ini ternyata sekali mengukuhkan ungkapan dunia tanpa sepadan. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja, sama ada di laman sembang, email, sistem pesanan ringkas atau SMS, Skype dan sebagainya. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ICT yang terjelma dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai-bagai lagi. Tapak digital ia telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan membentuk warga digital, iaitu digital citizenship, termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikan seperti digital jungle. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Hazim bin Nasruddin. Nombor metik saya 0221848016. Jadi saya akan menyambung untuk kesimpulan yang terakhir sekali. Jadi untuk kesimpulannya adalah ICT juga sebenarnya boleh jadi sebagai kawan kita ataupun sebagai lawan, sama ada dari segi positif ataupun negatif, yang membina ataupun menghancurkan. Dan dengan berluasnya seperti fake news melalui media sosial seperti Facebook, ini adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan juga orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Jadi kupasan dan IPROS dan PONS mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan. Ringkasnya, ICT merupakan realiti kehidupan masa ini dan masa hadapan. Secara optimis, ia mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Oleh kerana ICT seringkali disalahguna untuk kepentingan peribadi,
organisasi dan juga pihak yang pihak politik di seluruh dunia. Perlu dikuasai secara bijaksana dan juga bertepatan dengan tuntutan hidup beragama dan beretika. Jadi justru itu ICT perlu dipelajari, diurus dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia dengan penuh beretika dan kelestarian peradaban manusia untuk masa hadapan, khususnya di Malaysia.